Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kapten Rais daripada program Lemak Tulen. Sekiranya anda adalah seorang yang boroi, seorang yang berlemak, seorang yang dah rasa badan tak sihat, sikit-sikit penat, sikit-sikit mengantuk dan korang dah mati akal nak menyelesaikan semua masalah-masalah yang aku bagi tahu tadi, program Lemak Tulen memang untuk korang sebab kita tak pakai apa-apa jenis produk, kita tak guna apa-apa alat senaman, korang pun tak perlu pergi ke gym, semuanya boleh buat daripada rumah saja dengan workout plan yang tak ganggu masa korang dan juga diet plan yang sangat murah dan ikut cita rasa Malaysia. Seluruh orang Malaysia tak kira bangsa, tak kira agama, tak kira umur, tak kira jantina, semua boleh join program Lemak Tulen 7 hari. Alhamdulillah dah ramai berjaya. Lebih daripada 4,000 orang dah pernah join program Lemak Tulen dan semuanya alhamdulillah dalam masa 7 hari saja ramai yang dah dapat hilangkan boroi. Daripada boroi dah dapat perut yang flat dalam masa 7 hari saja. Orang boleh tengok sendiri dekat page Lemak Tulen, dah banyak dah testimoni kita. Dengan hanya RM89 saja dan tak akan ada cas-cas tersembunyi, kita akan ajar A to Z secara virtual dari rumah anda saja. Kita hanya ada 3 batch sempena bulan kemerdekaan ni. Gunakan PKP dan lockdown ni dengan sebaik-baiknya untuk korang buang lemak korang, hilangkan boroi korang dan jadi rakyat Malaysia yang lebih sihat dengan cara yang paling senang, cepat dan murah. Slot terhad, masa terhad, jadi korang jangan terlepas. Tunggu apa lagi guys? Jom join program Lemak Tulen. Assalamualaikum guys, salam sejahtera. Ya, selamat datang ke dalam channel YouTube Lemak Tulen dan masih lagi bersama dengan YouTuber anda, Rais Hamid. Check it out now, come on. Let's go. Asyik buat review kasut je kan. So, kali ni aku nak buat review benda lain pula, equipment yang aku pakai semasa aku berlari, iaitu headphone. Aku pakai headphone semasa berlari biasanya sebab aku lari pakai tempo. Aku lari pakai beat, pakai BPM, pakai STM. Aku lari pakai rentak. Dan juga sebab aku nak bagi larian aku enjoyable lah. Enjoy lah lari dengan lagu kan. Best, enjoy. Tapi headphone yang aku beli dia ada spek-spek dia yang tertentu. Aku tak main beli je. Biasalah aku nak bunyi yang mantap, bass yang padu dan juga aku tak suka earphone yang in-ear punya type sebab bila aku pakai nanti aku rasa lemas and aku tak dengar bunyi surrounding dan sangat bahaya kalau aku berlari dekat jalan raya. Dan zaman sekarang ni kalau korang nak cari earphone yang bukan in-ear, bukan earplug punya type tu memang sangat susah sebab banyak in-ear punya earphone yang ditawarkan semua dah ada ambient sound lah, boleh buat dengar bunyi luar lah, tapi aku tak suka sebab bunyi dia sangat fake, especially kalau aku pakai Samsung punya earbud. Okay, dia ada ambient sound punya mode. Bila kita pasang ambient sound, dia akan activatekan, dia ada mic tau dekat luar, so dia akan boost bunyi sekeliling kau tu. So bunyi dia tak jadi natural, bunyi dia sangat fake, sangat tiba-tiba macam teroverkuat pula. Salah satu brand yang aku beli dan aku biasa pakai adalah jenis Sony SP500. Dia adalah wireless, bukan TWS. Okay, dia kiri dan kanan masih ada kabel lagi, tapi dia Bluetooth punya connection lah. Dan bila aku pakai, dia bukan in-ear punya type, so dia sangat selesa dan aku masih dengar bunyi sekeliling yang natural. Tapi masalah Sony ni aku dah guna 2 kali tau. Maksudnya dekat sini mula-mula aku beli, okey, dengan harga lebih kurang 200 lebih. Time tu ada diskaun, so aku pakai lebih kurang dalam setahun lebih and then dia dah start rosak. Okey, which is dia punya button dia dah tak function. Aku tak boleh on, aku tak boleh off. Dia punya button volume pun memang dah tak function sebab dia ada physical button, dia tak pakai touch. Nasib baiklah Sony ni dia ada warranty. So aku sedar aku punya earphone tu punya warranty masih hidup lagi. So aku pun pergilah hantar dekat Sony Center dan dapat replacement. Dan bila aku pakai yang replacement, okey, dia bagi yang baru punya set sama juga. Lepas 8 bulan rosak yang sama juga. So aku dah naik fed up. Jadi bila tu pun dah rosak, aku pun tercari-cari lah dekat pasaran, cari and then adalah geng-geng runner suggest dekat aku brand Aftershock, okay, yang pakai bone conduction tu. Dan aku pun pergi dekat kedai, aku pun hands on, aku try pakai sendiri dan bagus, okay? Bagus sebab sambil-sambil kau dengar music, kau memang akan dengar bunyi surrounding kau secara sangat-sangat natural lah. Sebab benda tu kau tak letak dekat dalam telinga pun, kau letak dekat kau punya bone conductor. Dekat sini dia ada bone conductor yang akan salurkan bunyi tu dekat telinga kau. Tapi masalah dia dekat sini, bunyi lagu tu aku tak feel langsung. Aku tak feel langsung bunyi lagu. Aku dengar bunyi surrounding tu lagi kuat. Okey, dan juga dari segi bass ke, dari segi equalizer ke, memang totally
out. Jadi aku pun duk survey, cari kat YouTube, cari. And then aku terjumpalah dengan satu brand yang aku tak pernah dengar nama dia, iaitu Plantronics. Okay, Plantronics ni aku tengok ramai runner-runner memang suggest, especially runner yang dekat overseas lah. So aku pun dengan tanpa membuang masa, aku cari kat Shopee dan dia ada official store, dan time tu pula harga dia daripada RM800, okey, ada diskaun 77 dan aku dapat harga dalam 200 lebih saja. Tanpa membuang masa, pap, beli terus. Bila sampai je Plantronics ni dan aku buat sedikit Google, rupa-rupanya Plantronics ni adalah brand yang sangat famous, yang sangat well known dekat US. Brand Plantronics ni rupa-rupanya adalah brand yang produce Snoopy Cap. Snoopy Cap ni adalah cap yang dengan headphone yang orang bawa pergi bulan tu, dicipta oleh Plantronics. Aku tak buat unboxing, so secara ringkasnya kau akan dapat case, okey, kau akan dapat sepasang, okey, TWS. Dia ada dua jenis color, dia ada color hitam-hitam dengan hitam biru. Kenapa aku pilih hitam biru? Sebab nampak fancy sikit lah. Dan juga kau akan dapat kabel charging dan kau akan dapat warranty punya booklet apa semualah. Bateri dia kalau campur dengan dia punya case ni boleh tahan lebih kurang selama 30 jam lebih, dan kalau dengan device saja kau boleh bertahan lebih kurang 6 hingga ke 8 jam dalam satu kali charge lah. Dan dia punya charging cable dia pakai micro USB. So kalau nak dibuat comparison berdasarkan pengalaman pendapat aku sendiri, so korang jangan koyak, okey. Mula-mula aku tunjuk dulu dari segi security, dari segi selamat ke tak, kau nak pakai selesa ke tak, okey. Kalau kau tengok benda ni, rupa dia macam ni, okey. Dulu aku pernah pakai satu earphone yang jenis sangkut dekat telinga, sangat-sangat tak selesa lah. So bila aku dapat benda ni pun aku mula risau juga, macam nanti rasa lenguh lah, rasa sakit dekat belakang ni. Tapi bila aku pakai, dia sangat-sangatlah selesa sampai kau lupa benda ni ada dekat telinga kau. Dan juga kalau korang dapat tengok, dia bukanlah okey in-ear punya type. Dia adalah macam earphone yang biasa yang korang pakai Apple earpod tu. Dan bila korang pakai, korang still dapat dengar surrounding noise dengan clear, dan bunyi surrounding ni sangat natural dan bukan pakai ambient sound, ada mic lah korang dengar bunyi fake apa semua, bukan. Okey, sama juga macam korang pakai Aftershocks. Dan yang paling best kali, bunyi yang ditawarkan kalau nak bandingkan dengan Aftershock, bunyi dia sangat padu gila guys. Kau dapat dengar bunyi bass, kau dapat bunyi clarity, kau punya medium section dalam kau punya audio tu sangat best gila punya, serius aku cakap. Juga dari segi security yang macam aku bagi tahu tadi, sebab dia ada penyangkut ni, so korang takkan risau benda ni jatuh ke. Kalau macam Aftershock tu dia setakat kepit je. Kadang-kadang bila kita pakai, okey, sebab dia bukannya masuk dekat dalam telinga tau, dia dekat luar ni dan sangkut dekat belakang ni. Kadang-kadang bila korang pakai, benda tu dia bergerak, dia tak stay je dekat sini. So kadang-kadang ada masa dia, kalau kau lari laju ke, hentak banyak sikit ke, kau nak kena adjust. Tapi benda ni memang dia dekat dalam telinga kau. Okey, dia memang kat dalam telinga kau. So kau akan dengar bunyi yang memang tak ada gangguan. Okey, directly memang tak ada gangguan dan bunyi dia sangat best. Dan juga dia ada physical button. Okey, dan juga dia ada touch juga. So dia ada macam-macam function. Kalau korang nak tukar lagu ke, kalau korang nak jawab call ke, kalau korang nak naikkan volume ke, korang dah tak payah nak buka handphone ke, nak tengok jam ke. Kalau korang punya handphone tu connect dengan jam lah, tak payah. Okey, korang hanya touch saja. Okey, dan juga kau ada option, sama ada kau boleh onkan dia punya touch sensor dan pakai manual button saja. Sebab kadang-kadang kita tengah nak ni, kadang-kadang tersentuh, nak garu telinga tersentuh, dah skip lagu favourite kau pula. So dia boleh cancelkan, dia boleh ada option untuk disable dia punya touch punya sensor. Kau pakai physical button sahaja, dan semua jenis button sensor tu kau boleh setting sendirilah. Kau boleh pilih function apa yang engkau nak. Dia punya casing, kalau kau tengok pun, casing dia sangat-sangatlah nampak premium habis lah. Okey, kau boleh tekan sini untuk tengok dia punya bateri dia berapa banyak apa semua. Okey, dia ada zip macam ni, dan bukan jenis yang casing yang keras tu. So kau tak risaulah benda tu cala ke, benda tu hilang ke. Dan bila kau simpan setengah-setengah casing untuk TWS, okey, kalau kau letak, dia akan letak saja. Kemungkinan benda tu akan jatuh, tapi benda ni dia akan kepit. So dia tiada lagi jatuh. Tak perlu risau. Okey? So definitely bagi aku, Plantronics Backbeat Sport 3150 ni adalah memang
lagi bagus daripada Aftershock Bone Conductor. Tapi ini hanyalah pandangan peribadi aku sahaja. So korang jangan koyak, aku ulangi kepada fan-fan Aftershock, dan juga sebab dia lagi murah. Kalau korang tengok dekat official store dekat Shopee dia, Plantronics, kalau tengok harga dia daripada 800, memang harga retail dia 800, tapi mungkin dah tak laku, mungkin dekat Malaysia ni tak famous berbanding dengan JBL, Beats, Apple dan sebagainya. So memang dia letak sekarang ni harga dia dalam 300 ke 400 je. So memang sangat-sangat berbaloi lah kalau nak dikomparekan dengan harga Aftershock tu. So sekiranya korang ada sebarang komen, korang boleh tulis dekat ruangan komen. Aku nak dengar korang punya pendapat. Boleh share video ni, mungkin ada yang tercari-cari, mungkin ada yang lari nak dengar muzik tapi tak tahu nak beli earphone yang macam mana. Dan jangan lupa macam biasa untuk tekan butang like, jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan butang loceng untuk notification video-video daripada Lemak Tulen selepas ini. InsyaAllah kalau aku ada beli lagi device ke kasut ke, aku akan bagi korang review lagi. Dan diingatkan juga yang benda-benda yang aku bagi review ni semua aku beli sendiri. So memang tak ada bias, aku tidak dibayar lah oleh siapa-siapa pun. So review aku sangatlah jujur. Sehingga kita berjumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye.